Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan membentangkan proposal inovasi digital. Saya Siti Masuna binti Mahzir daripada PISMP PI 6619. Pertama sekali untuk pengenalan, dalam pelajaran ibadah, untuk menguasai setiap asas fardu ain adalah amat penting. Walau bagaimanapun, murid-murid kini dilihat berhadapi dengan masalah dalam menguasai kemahiran menguasai asas fardu ain. Terutama sekali, secara ketara dapat dilihat bahawa mereka masih keliru dengan sab-sab tajuk yang berkaitan antara satu sama lain. Sebagai contoh, kalau macam dalam solat, dia ada rukun solat, dia ada syarat sah solat, syarat wajib. Kalau haji, dia ada syarat sah haji, syarat sah dan rukun haji dan sebagainya. Sab-sab tajuk yang berkaitan ini, dia sebenarnya membuatkan murid keliru. Dan hal ini sekaligus akan mengurangkan keupayaan mereka dalam memahami serta menghayati kandungan yang terdapat dalam buku teks serta latihan yang diberikan akan menjadikan kurang bermakna kepada mereka. Oleh itu, tujuan projek inovasi ini dibangunkan adalah mengambil kira faktor yang mampu meningkatkan penguasaan murid-murid dalam menguasai kemahiran bidang ibadah. Oleh itu, berdasarkan pengenalan yang telah saya ceritakan serba sedikit tadi, beberapa penyelesaian masalah telah diusulkan melalui inovasi ini. Okey, murid mengalami kesukaran dalam menjalankan syarat sah puasa dan syarat wajib puasa. Okey, hal ini dinyatakan sendiri oleh Harun ETAN, iaitu kebiasaannya pelajar akan mengalami kesukaran untuk menghafaz fakta-fakta atau mengingati bacaan seperti bacaan doa dan bacaan dalam solat ataupun perkara yang melibatkan rukun atau syarat dan sebagainya. Okey, hal ini membuktikan bahawa murid tidak mampu membanding bezakan antara syarat-syarat sah puasa dan syarat-syarat wajib puasa. Okey, kajian ini baru je dilakukan pada tahun 2017 oleh Harun. Baiklah, rasional kepada inovasi ini adalah kenapa perlunya inovasi ini? Maksudnya kenapa pentingnya dia? Berdasarkan daripada hasil tinjauan yang diperolehi, amalan asas fardu ain di kalangan murid sekolah masih belum mencapai tahap yang memuaskan hati semua ibu bapa. Hal ini dibuktikan melalui kajian yang dijalankan oleh Dangiran Haji Mustafa dan Abdul Halim dan Zarin yang menyatakan bahawa pelajar masih belum lagi fasih membaca surah Al-Fatihah, solat yang tidak sempurna, wuduk yang masih boleh dipertikaikan serta keliru dengan rukun-rukun puasa. Ini menjadi highlight kita lah. Tidak berani dan tidak bersedia untuk menjadi imam solat, masih berani melanggar larangan agama dan sebagainya. Jadi bila adanya kajian ini yang membuktikan bahawa bidang ibadah ni memang menjadi satu masalah untuk segelintir murid. Jadi adanya inovasi ini adalah untuk membantu dalam penguasaan bidang ibadah segelintir murid-murid itulah yang bermasalah itu. Oleh itu, objektif inovasi ini ada dua yang saya akan usulkan. Yang pertama ialah murid dapat menyenaraikan syarat sah puasa dan syarat wajib puasa dengan tepat. Kita dapat lihat sendiri benda ni. Apabila dia mampu menyenaraikan, maka tercapailah objektif. Seterusnya, murid dapat membanding bezakan antara kedua syarat sah puasa dan syarat wajib puasa. Sebab setengah murid-murid ini dia mampu menyenaraikan tapi dia tak tahu dalam kategori mana yang sesuai. Oleh itu, tujuan inovasi ini adalah untuk memberi kemudahan kepada murid supaya dia tahu untuk mengkategorikanlah perbezaan kedua-dua syarat ini. Skop dan limitasi. Sasarannya ialah murid-murid tahun 4 kerana saya mengambilnya daripada DSKP tahun 4 Pendidikan Islam, dan juga sasarannya adalah guru-guru Pendidikan Islam tahun 4 kerana apabila guru-guru mampu menguasai inovasi ini, maka ia mampu menyebarkanlah kepada kalangan murid-murid. Bahkan inovasi ini sebenarnya boleh disasarkan kepada murid-murid tahap 1 seperti arah 1, 2, 3 ke arah, maafkan saya, seperti darjah 1, 2, 3 dan juga tahap 2 untuk darjah 4, 5 dan 6. Cuma ni pengkhususannya adalah pada murid-murid tahun 4. Bidang ibadah dan subjek ialah pendidikan Islam. Antara kepentingan dan impak inovasi ini ialah inovasi ini dapat menjadikan PDP semakin menarik dan bermakna kerana pengajaran dijalankan secara didik, hibur dan santai. Ia juga dapat memudahkan murid mengingati fakta-fakta penting, khususnya perbezaan antara syarat sah dan syarat wajib puasa mengikut kategori, dan akhir sekali, animasi dan gerakan yang mudah diikuti untuk meraihkan kepelbagaian dalam gaya pembelajaran murid-murid yang berbeza. Seperti yang kita tahu, murid-murid ni ada pelbagai jenis. Ada kinestetik, ada audiovisual, ada linguistik. Jadi inovasi ini yang saya akan tunjukkan nanti, dia meraihkan kepelbagaian untuk setiap gaya pembelajaran murid-murid. Anggaran kos, tiada kos dikeluarkan kerana hanya menggunakan beberapa bahan
media masa. Okay, model inovasi ini adalah saya mengambil model design thinking. Terdapat 5 aspek yang ditekankan. Yang pertama ialah empathize, iaitu mengenali dan benar-benar faham akan keperluan pengguna, iaitu murid, dan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh mereka. Maksudnya mula-mula kena tahu dulu apa keperluan murid dan kenapa perlu menyelesaikan masalah mereka. Kedua, kita define. Kita menyusun masalah dengan lebih sistematik biar kita dapat mengetahui inovasi tersebut sesuai ke tak dengan masalah yang kita hadapi. Jadi mula-mula kenal patu masalah. Kedua, kita susun masalah tu. Ketiga, ideate. Maksudnya fokus menghasilkan back cerita kerana telah mengetahui masalah yang ingin diselesaikan. Dah tahu masalah, jadi kita fokus juga untuk menghasilkan perkara yang dapat menyelesaikan masalah. Seterusnya ialah prototype, iaitu memberi kefahaman jelas kepada para pengguna tentang inovasi yang ingin dibangunkan. Kita bagi orang faham dulu, pengguna iaitu murid ni faham pasal inovasi yang kita buat, dan sekali ialah test, iaitu barulah kita uji. Kalau kita dapat kenal pasti masalah lain berlaku, perbaiki. Jika tidak, boleh diteruskan. Okay, seterusnya. Inovasi yang dihasilkan ialah inovasi irama mudahnya puasa. Inovasi ini berkisarkan lirik lagu yang memaparkan isi kandungan tentang syarat sah puasa dan syarat wajib puasa. Ada dua perkara yang di-highlightkan. Yang kedua, lagu sedia ada dijadikan sebagai irama latar. Animasi akan diwujudkan untuk menunjukkan spesifikasi setiap gaya bagi menjadikan sesi pembelajaran lebih menarik dan mudah diingati. Dan akhir sekali, pengaplikasian cara belajar audiovisual dan kinestetik dalam satu waktu. Yang saya telah terangkan tadi, iaitu gaya pembelajaran murid. Kenapa animasi itu perlu diwujudkan? Kerana ini adalah serba sedikit sedutan rakaman Google Meet yang saya lalui bersama murid saya ketika praktikum. Dan murid ini adalah di kalangan murid aras rendah. Namun ketika belajar menggunakan gaya, didapati murid tersebut mampu untuk mengingat apabila kita tunjuk cara-cara ataupun tangan menggunakan gerakan. Saya akan tunjukkan sedikit. Cuba ulang balik. Apa syarat wajib puasa? Islam balik berakal mampu. Pandai Adila. Iris, cuba. Okey, tak boleh nak pause. Cuba ulang balik. Okey, jadi berdasarkan sedutan video tadi tu dapat tengok budak tu asalnya dia budak yang senyap lah, murid yang senyap. Dia jenis pasif, tapi apabila kita ajar dia guna gaya-gaya tertentu, dia dapat buat dan dia suka untuk buat benda tu. Jadi saya mengambil itu sebagai ilham untuk mengadakan animasi, sedikit animasi dalam inovasi saya. Animasi gerakan lah. Cara menggunakan inovasi ini ada dua. Pertama, hanya perlu menekan pautan ataupun link sedia ada yang akan diberikan. Kedua ialah boleh mengimbas menggunakan QR code. Ini adalah lebih mudah jika menggunakan telefon bimbit mudah alih. Hanya perlu imbas, maka irama ataupun muzik video lagu tu akan keluar. Ini adalah penambahbaikan yang saya buat. Seterusnya, ini adalah contoh inovasi. Macam contoh syarat wajib puasa dan syarat sah puasa ni, dia ada 4 masing-masing. Antaranya ialah berakal, balik. Jadi apabila kita tunjuk gaya berakal, tangan ke otak. Balik, dua tangan pula ke otak. Dan sebagainya. Kita variasikan, maka murid akan rasa terikut. Akan rasa nak buat. Bila dia nak buat, dia akan jadi mudah ingat lah. Itu antara contoh animasi yang saya ingin bangunkan pada awal. Bila sebut tentang puasa harus ada dua benda yang kita tidak boleh lupa.
Syarat wajib dan syarat sah bunyinya hampir sama namun ada beza. Kalau anda orang Islam maka wajib puasa, wajib bagi yang balik dan berakal juga. Syarat terakhir ialah wajib bagi yang mampu, yang sakit tidak perlu. Kalau syarat sah pula ada dua yang sama, Islam dan juga bakar. Kalau bila terbatas, ketiga perlu suci, terakhir tepat waktu, jangan puasa tak tentu. Gembira bila dapat puasa, puasa ikut syarat-syaratnya. Kalau kita rajin berpuasa, nanti kita dapat masuk surga. Mudahnya berpuasa, mudahnya berpuasa. Okey, baiklah, dapat dirumuskan daripada video tersebut di mana guru pelatih sendiri sebagai animasi dan menggunakan watak karikatur ataupun kartun untuk mengubah muka lah supaya tak adalah nampak macam real sangat video tu, ada nampak 3D macam tu. Jadi budak-budak akan tertarik dia ingatkan cikgu rupanya kartun, ataupun dia ingatkan kartun rupanya cikgu dia. Macam itulah antara trik yang diguna pakai. Okey, jadi ini adalah pembaharuan yang saya lakukan pada inovasi. Okey, seterusnya okey, antara maklum balas rakan ada 3. Yang pertama daripada ada Batul menyatakan bahawa rentak lagu menarik, namun begitu dikhawatiri murid zaman kini tidak lagi mengetahui lagu era awal 2000. Seterusnya daripada Siti Nurhajar, lirik lagu masih perlu dimurnikan lagi, dan terakhir ialah susunan isi lirik perlu lebih spesifik. Oleh itu, antara penambahbaikan daripada maklum balas yang saya dapati, okey, oleh itu antara penambahbaikan yang saya lakukan pada lirik ni, sebab macam yang makluman saya dapat tadi, lirik perlu dimurnikan atau perlu lebih spesifik. Okey, sebagai contoh pada rangkap ini didapati dia punya rima dan rentak dia tak berapa sesuai lah, dan dia terlalu umum. Begitu juga dengan lirik ni pada bahagian ini. Oleh itu saya mengubahnya kepada ni, dan lirik ni lebih catchy, orang kata lebih catchy, rimanya lebih sama dan lebih mudah dihafal lah, lebih santai berbanding dengan lirik yang telah lakukan sebelum ini. Dan saya tidak menukar lagu ini kerana tak semua orang tahu sesuatu lagu. Jadi walaupun kalau saya tukar kepada lagu yang terkini pun mesti akan ada juga murid yang tak tahu. Jadi oleh itu pada bahagian lagu ni saya rasa guru bertanggungjawablah untuk memperkenalkan lagu tersebut kepada murid. Okey. Jadi dia tak kisah apa saja lagu, asalkan cikgu tu mampu mengajar murid untuk mengikut rentak dan lirik yang sedia ada. Okey, ini adalah penambahbaikan. Okey.
Seterusnya, bukti pencapaian inovasi. Sebelum melakukan kuis, hanya 30% sahaja berjaya menjawab kuis dengan betul, dan selepas inovasi itu dijalankan, maka 95% iaitu 16 daripada 18 orang murid berjaya menjawab kuis dengan cemerlang setelah menggunakan inovasi ini. Kesimpulannya, inovasi digital ini merupakan satu aspek penting yang dipelajari oleh semua guru. Hal ini kerana setiap guru kena bersedia untuk menghadapi pelbagai jenis pengajaran dan pembelajaran yang akan digunakan. Sebagai contoh PDPR, di mana kewujudan inovasi digital amat membantu dalam kelancaran proses PDPR. Maksud kesimpulan ini adalah guru itu perlu bersiap sedia daripada pelbagai aspek, khususnya aspek inovasi digital, kerana kanak-kanak abad 21 kini terdedah kepada dunia moden dan kecanggihan teknologi. Sekian saja, ini adalah rujukan. Sekian saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.